Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pada siri yang lalu saya dah membincangkan tentang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang apa jua transaksi yang melibatkan dua belah pihak yang wujudnya satu yang dinamakan sebagai gharar, iaitu penipuan. Sama ada penipuan di sebelah pihak pembeli ataupun penipuan itu berlaku di sebelah pihak penjual. Dalam transaksi yang melibatkan akad, iaitu yang melibatkan dua pihak, dia bila kita sebut sebagai akad ini, automatically kita akan faham satu transaksi ataupun satu situasi yang melibatkan dua belah pihak. Kalau ibadat, dia tak ada akad. Ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, zikir, salat, puasa, umrah, sedekah dan sebagainya, itu tak perlu kepada akad. Tapi bila melibatkan sesama manusia, bila melibatkan sesama kita, maka dia perlu kepada akad. Baik dalam soal nikah kahwin, baik dari soal jual beli, pinjam, sewa dan sebagainya. Dan apabila di dalam akad itu tidak sah, dia akan menatijahkan batal ataupun dia akan menatijahkan fasad, rosak. Kalau dalam pernikahan, bila akad itu dipanggil rosak, tak sah, dia akan menatijahkan kepada rosak perkara yang diangkat. Tapi begitu juga dalam bab muamalat, dalam bab jual beli dan sebagainya, bila dikatakan akad tidak sah, dia akan menatijahkan kesan terhadap pemilikan barang. Kesan terhadap pemilikan barang. Tidak boleh diganti, tidak boleh khiyar, tidak boleh macam-macam lah. Asal jual beli tidak sah, maka apa yang berlaku tidak ditanggung. Ini istilah tidak sah akad. Tapi kalau tidak sah ibadat, menatijahkan tak ada pahala. Tidak sah ibadat menatijahkan kena buat lagi sekali. Nabi melarang apa jua jenis transaksi yang ada gharar, tipu daya sebelah pihak penjual ataupun pembeli. Tetapi lazimnya penipuan ini selalunya berlaku di pihak penjual, selalunya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Syuaib alaihi salam untuk selain memperbaiki akidah, kefahaman yang rosak yang berlaku di dalam kalangan kaumnya, ada satu lagi permasalahan sosial yang rosak dalam kalangan kaum Syuaib alaihi salam, iaitu adalah
wujud unsur penipuan dalam penjualan. Yang mana kaum Nabi Syuaib ini dikenali sebagai orang yang mengurangi timbangan, orang yang menipu dalam jual beli. Ini boleh kita lihat pada ayat Allah Subhanahu wa taala mengecam golongan yang melakukan demikian dalam ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Pada ayat al-mutaffifin itu maksudnya orang yang menipu. Kalau timbangan itu menipu pada timbangan ini, kita beli barang tapi penjual tu dia adjust sikit bagi jadi berat. Padahal barang kita tengok macam tak sampai sekilo, tak logik tapi ikut timbangan tu sekilo lebih. Ni macam kita rasa tak puas hati. Memang dia ada adjust timbangan sehingga menyebabkan kerugian itu pada pihak pembeli lah. Begitu juga mengurangi sukatan. Sukat tak penuh lagi tapi dia kata penuh. Rupanya di bawah itu dia letak sesuatu. Nak bagi nampak banyak. Baik, ini permasalahan sosial dalam kalangan umat Syuaib alaihissalam, sehingga pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Nabi mengecam, Nabi melarang daripada penjual yang ada unsur-unsur penipuan. Itu belum lagi cerita tentang jual beli atas talian kena tipu. Banyak lagi lah, nanti kita akan ulas. Cuma keberkatan rezeki ini dia hadir dalam pelbagai bentuk lah. Kalau makan daripada hasil duk menipu orang ni, tak lama lah, ataupun boleh lah, tapi tidak ada kebaikan, tidak ada keberkatan. Baik, pada hadis malam ini daripada hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah meriwayatkan sabdaan Nabi, man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalah. Sesiapa yang menjual, membeli makanan, siapa yang beli apa jual makanan, maka jangan dia jual makanan tersebut sehingga dia sudah menerima makanan tersebut. Baik. Kemudian hadis yang kedua, nanti kita akan ulas sekali. Hadis yang kedua daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ibta'tu zaitan fi suq. Kata Ibnu Umar, aku pernah membeli minyak masak fi suq, di pasar. Falamma staujabtuhu, ketika minyak itu nak jadi milik aku, dah bayar siap dah lah, cuma belum lagi ambil barang. Dah bayar tapi belum ambil lagi minyak tersebut. Maksudnya akad itu sudah berlaku. Laqiyani rajulun, bila aku dah bayar barang tak ambil lagi, itu maksud fastaujabtuhu, barang tu hampir menjadi milik sepenuhnya milik aku. Tiba-tiba kata Ibnu Umar, laqiyani rajulun, seorang lelaki datang bertemu dengan aku di pasar itu juga. Lalu lelaki tersebut, dia datang bertemu dengan aku, kata Ibnu Umar, fa'atani ribhan hasanan. Lelaki itu memberikan tawaran kepada saya dengan harga yang lebih tinggi. Saya beli minyak dah bayar, contoh, dengan harga RM10. Dengan harga RM10 minyak masak. Tiba-tiba ada, saya belum ambil lagi barang, ada seorang lelaki datang, dia kata, okey saya beli dekat awak lah RM20. Itu maksud fa'atani ribhan hasanan. Dia menawarkan kepada saya untuk beli minyak tu daripada saya dengan harga yang lagi tinggi, sedangkan saya belum ambil lagi barang tu, tapi saya dah bayar. Ini kata Ibnu Umar. Lepas tu fa'aradtu an adriba ala yadir rajul,
Kemudian ketika aku hendak kira nak jadilah, nak ambil keuntungan daripada lelaki tersebut, nak jadi belilah, nak jadi jual, nak jadi jual daripada lelaki tersebut, dah kira nak jadi, tiba-tiba fa akhadha rajulun min khalfi bizra'i, ada orang lelaki daripada belakang aku, dia pegang, dia tarik tangan aku. Faltafattu, aku pun pusing tengok siapa dia. Fa iza Zaid bin Sabit, orang itu adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kata, la tabi'hu, jangan jual. Zaid bin Sabit marah kepada aku, dia kata jangan jual. Haisu bata'tahu hatta tahuzahu ila rahlika. Zaid bin Sabit mengatakan kepada aku, jangan jual di tempat engkau beli. Kita beli kat situ dengan harga RM10. Lepas tu kita jual pula dekat situ dengan harga RM20. Maka Zaid kata, jangan buat macam tu. Kenapa? Sampailah sehingga engkau bawa balik ke rumah engkau ataupun pergi tempat lain, di tempat yang sama awak beli dengan harga RM10, jangan jual dengan harga RM20. Kerana Zaid bin Sabit, dia kata, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melarang an tuba'a sil'u haisu tubta'. Nabi melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli, sehinggalah barang itu dibawa balik ke rumah sendiri ataupun keluar daripada tempat itu. Hatta yahuzaha tujaru ila rihalihim, sehingga barang itu dibawa balik ke rumah. Baik, daripada hadis ini ada beberapa poin yang boleh kita faham dan juga ada beberapa perkara yang penting, iaitu seperti mana yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama yang muktabar. Majority seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, tiga mazhab ini mereka mengatakan tidak boleh menjual sesuatu barang yang telah kamu beli tapi kamu belum terima. Dipanggil sebagai item, sesuatu barangan yang belum kita terima. Contoh, saya dah bayar dah. Saya dah bayar sesuatu barang yang saya beli, memang dah jadi milik saya dah, tapi barang tu saya belum terima dan orang tu belum serahkan kepada saya. Maksudnya penyerahan itu belum lagi berlaku, dan saya nak jual barang tersebut, sama ada makanan ataupun apa, jual barang selain daripada makanan, nak jual kepada orang lain tak dibenarkan, tak boleh. Majority seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan juga Abu Yusuf, iaitu murid kepada Abu Hanifah, mereka mengatakan barang yang belum diterima tidak boleh dijual. Kerana bimbang, kerana bimbang akan berlaku unsur-unsur gharar, unsur-unsur tipu daya. Macam mana boleh berlaku unsur tipu daya? Baik, unsur-unsur ini kemungkinan berlaku, kemungkinan tidak. Macam mana boleh berlaku? Kita dah bayar dan belum diterima barang, boleh jadi kita ditipu. Boleh jadi kita ditipu dan kita menjual kepada orang lain, boleh jadi barang itu tak pasti lagi dapat ataupun tidak. Itu yang pertama. Tetapi Imam Malik bin Anas mengatakan maksud yang dilarang itu adalah jika melibatkan makanan sahaja. Selain daripada makanan, item-item yang lain daripada makanan tidak ada masalah. Kenapa boleh berlaku perselisihan? Kenapa boleh berlaku khilaf dalam kalangan ulama berkenaan dengan hadis ini? Baik, satu perkara yang kita kena faham, wujud perselisihan faham
wujud khilaf dalam kalangan ulama yang muktabar, ulama-ulama yang besar, adalah kerana kefahaman mereka terhadap hadis. Hadis yang pertama saya baca, Ibnu Umar menyebutkan yang Nabi larang adalah makanan sahaja, khusus melibatkan makanan. Hadis yang kedua yang Nabi larang tu bukan melibatkan makanan saja, tapi ke semua barang. Jadi bila begini satu kaedah di dalam ilmu hadis dan juga satu kaedah di dalam usul fiqh, dia apabila ada dua riwayat, ada dua hadis yang zahirnya umum, yang kedua yang zahirnya khusus, ada yang pakai yang khusus dan ada yang menggunakan yang umum, maka di sini kita lihat hujah ataupun pandangan majoriti lebih kuat, dan pandangan majoriti ini melarang menjual sebelum daripada kita menerima barang tersebut, kerana dibimbangi nanti akan berlaku unsur-unsur penipuan, unsur-unsur gharar. Dia gharar ni, penipuan ni tak disyaratkan benda itu pasti akan berlaku. Tak, kalau dibimbangi akan berlaku pun, possibility itu ada, maka tak boleh. Baik, itu yang pertama. Kemudian menjual barang di tempat kita beli, menjual barang di tempat yang kita beli juga boleh kita faham daripada hadis ini tak dibenarkan, kerana akan merosakkan peniaga yang lain. Contoh, kalau dalam satu pasar tu orang menjual harga telur ayam satu papan, telur ayam sepapan ni berapa ringgit? Kita katakan RM15. RM15 sepapan. Mahal ke murah RM15? RM5. RM5 15 sepapan RM15. Tiba-tiba ada seorang tu dia jual RM5 ataupun dia jual RM10, kurang daripada harga kebanyakan, tapi meniaga di tempat yang sama. Ini akan merosakkan peniaga-peniaga yang lain. Dia akan rosakkan peniaga yang lain. Macam mana boleh berlaku? Mesti orang akan pergi kepada yang jual dengan harga yang lebih murah. Maka yang jual dengan harga biasa RM15, ada orang nak beli? Orang tak beli. Orang akan pergi kepada yang lebih murah. Ini akan merosakkan peniaga-peniaga yang lain, akan menyebabkan peniaga-peniaga yang lain tak laku barang dia. Maka ini seperti mana yang dikatakan Zaid bin Sabit, dia kata jangan awak jual di tempat yang awak beli ni, awak pergi balik rumah dulu, balik dulu, lepas tu baru jual. Dan mengambil keuntungan terhadap barang tidak ditetapkan oleh Nabi SAW berapa keuntungan yang boleh diambil. Kalau ditanyakan dalam agama, dalam Islam, berapa keuntungan yang boleh diambil oleh penjual, peniaga? Tak ada. Agama tidak menetapkan kamu boleh ambil untung berapa persen daripada harga modal. Tak. Tetapi keuntungan itu biar munasabah. Keuntungan itu biar munasabah ataupun relevan. Benda yang harga RM10, tapi awak jual dengan harga RM50, RM100, berbeza dengan harga kebanyakan, maka itu mengambil keuntungan yang melampau lah. Dan kalau orang tahu, dia bandingkan harga, dia takkan beli. Maka kalau ditanya, pada zaman Nabi SAW berlaku kenaikan harga barang, naik juga harga barang pun. Yahudi yang ada zaman Rasulullah, Yahudi ni pandai berniaga. Kebanyakan yang meniaga ni Yahudi. Dan Yahudi ni penempatan mereka ni di hujung-hujung kampung, di pinggir-pinggir Madinah. Zaman Nabi, Yahudi ni tempat dia bukan di dalam pekan, tak. Tempat mereka di pinggir-pinggir Madinah.
Jadi mereka kuasa beli waktu itu adalah orang Arab, orang Islam. Jadi Yahudi ni tak dapat tidak, mereka kena berbuat baik dengan orang Islam. Mereka tak dapat tidak kena bercakap bahasa Arab. Mereka kena masuk bergaul dengan orang Arab supaya untuk tarik pembeli. Sebab dia tahu kuasa beli adalah orang Arab, orang Islam. Tapi ada juga kes yang mana Yahudi melakukan penipuan di dalam urusan penjualan, dalam urusan jual beli, sehingga Nabi SAW memutuskan hubungan dengan mereka. Awak nak berniaga cara baik. Ini Nabi beri amaran. Awak nak berniaga cara baik. Di Madinah tidak ada halangan. Tapi bila awak tipu dalam urusan jual beli, maka putus hubungan. Putus hubungan itu dengan maksud tidak ada lagi perjanjian damai di antara peniaga yang berbangsa Yahudi dengan Islam. Jadi begitulah toleransi yang diberikan oleh Islam, oleh agama. Kita nak beli barang, beli pada bukan Islam pun tak ada masalah. Orang bukan Islam nak beli barang kita pun tak ada masalah, kerana bab jual beli tak perlu melibatkan agama. Tetapi tidak ada mana-mana agama yang mengharuskan membenarkan penipuan. Melayu pun cuba-cuba nak tipu juga dalam bab jual beli. Cuba nak ikut, nak tiru bangsa lain. Jadi dalam agama memang tak dibenarkan menipu, tak dibenarkan ada unsur-unsur penipuan, ataupun boleh jadi ada pelaku penipuan. Dan dalam hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah, laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Nabi melarang dua transaksi di dalam satu. Apa maksud dia? Dua jual beli dalam satu akad. Maka hadis ini difahami oleh Imam Syafi'i, mengatakan maksud daripada hadis Nabi ni, dua beli dalam satu beli, dua belian dalam satu belian ini, maksud Nabi ada dua maksud yang boleh difahami. Sama ada yang pertama, belian yang pertama, kalau awak beli dengan harga tunai, awak bayar 1,000 saya, contoh. Tapi kalau awak nak bayar ansur-ansur, awak kena bayar 2,000, kan? Nak beli secara cash, awak bayar 1,000 sekarang, bayar 1,000. Tapi kalau awak cakap, okeylah saya bayar ansuran, okey, 2,000. Itu yang pertama. Itu tafsiran yang pertama bagi maksud hadis ini oleh Imam Syafi'i. Manakala tafsiran yang kedua, beli dengan maksud berlaku pertukaran, beli atas beli, bukan beli, contoh saya beli barang kepada seseorang, lepas tu awak kena jual barang lain pula dekat saya. Faham? Saya beli sebuah kereta dengan kawan saya, kemudian dia cakap, boleh saya nak jual kepada awak, tapi awak kena jual motor awak kepada saya. Maksudnya apa? Kita beli barang dia, dia tak syarat dia nak beli barang kita. Jadi ini tafsiran yang kedua bagi maksud hadis Nabi SAW tadi. Tidak, Nabi melarang dua belian di dalam satu belian. Baik, yang pertama tadi. Yang pertama, tafsiran yang pertama adalah beli. Yang pertama, kalau beli secara bertangguh, maka dia akan jadi sekali ganda mahal daripada beli dengan tunai. Ini dipanggil nasi'ah. Ini juga batil, ini juga tak dibenarkan. Ini biasa berlaku lah. Kalau kita nak beli cash, bila nak boleh beli ya. Tapi ada satu perbahasan lain dipanggil bai'ut taqsid, beli secara ansuran yang dibenarkan. Itu lain. Ini kita nak cerita ni. Kalaulah kita nak beli rumah, kita beli kereta berharga 100,000, dijual dengan harga 100,000 on the road, semua siap 100,000. Kalau kita beli cash, itulah harga dia. Tapi tak ada duit nak beli cash, maka kita boleh bayar bulan-bulan.
Bila bayar bulan-bulan, maka harga dia bukan 100,000. Harga dia akan jadi lebih, hampir 200,000. Katakanlah 170,000. Kalau kira balik, kita dah bayar bulan-bulan 1,500 ni, kalau ikutkan keseluruhan 9 tahun, 7 tahun kita bayar ni, dekat 200,000 sekali ganda. Dan ada satu ketika apabila kita nak beli, ini kadang-kadang penjual monopoli. Ini satu kesalahan besar dalam Islam. Tapi kalau bukan Islam, susah nak cakap lah. Bukan Islam ni kalau dia tak tipu tak sah lah, kan? Bukan Islam ni kalau dia tak tipu tak sah lah, mesti dia kena tipu. Dan juga itu belum lagi dimasuk tentang ihtikar, monopoli barang. Monopoli barang ni berlaku bagaimana? Dalam hadis Nabi melarang unsur-unsur monopoli. Contoh, saya penjual, saya pengedar beras. Tiba-tiba pada berlaku zaman konflik, berlaku tentang isu beras, saya sorok barang. Saya tahu beras akan naik harga sekian-sekian. Maka saya sebagai pembekal, saya bekukan dulu pengeluaran. Saya tak keluarkan stok yang saya ada di gudang saya tak keluarkan. Sebab apa? Kalau saya keluar sekarang rugi. Nanti saya fikirlah rugi sebab barang harga beras nak naik minggu depan ataupun bulan depan. Maka saya tangguh sehingga sampai bulan depan. Bila orang datang minta, saya cakap tak ada stok. Padahal stok ada tapi disembunyikan, kerana untuk meraih keuntungan dijual dengan harga baru. Untuk dijual dengan harga yang baru. Beli dengan harga lama tapi dijual dengan harga baru. Untung tak? Untung. Jadi perbuatan begini Nabi larang. Nabi kata tidak boleh berlaku monopoli di dalam barangan. Bila orang nak jual, awak cakap tak ada. Bila sampai satu tahap harga naik, awak jual, keluarkan semua stok yang ada. Ini dipanggil monopoli barang. Dan juga yang saya sebutkan tadi, apabila beli ketika tunai, kita akan dapat harga murah berbanding kita beli secara ansuran. Tapi ada satu-satu ketika yang bukan Islam ni, bila kita nak beli cash, dia kata tak ada stok. Ini biasa berlaku macam ni lah. Bila kita nak beli cash, dia kata stok tak ada lah. Dia nak suruh kita beli juga dengan cara ansuran. Dia akan pujuk kita supaya beli ansuran. Sebab dia sanggup tunggu 10 tahun pun tak ada masalah. Orang kita ni tak sabar nak duit cepat. Betul? Nak duit hari itu juga. Hari itu dapat duit, joli habis. Ini bangsa lain ni, saya sebut bangsa di Malaysia, bangsa lain yang monopoli perniagaan. Mereka ini bijak, menipu pun bijak juga. Mereka ini monopoli barang, dan apabila kita tanya, dia kata tak ada. Awak nak beli, dia mesti beli dengan tunai. Beli dengan bertangguh. Beli cash, tak ada barang. Dan kita pun akhirnya okeylah, tak apalah, padahal ada duit nak beli tunai, tapi kita terpaksa beli dengan harga bertangguh, iaitu lebih mahal sekali ganda. Dan tafsiran yang kedua daripada Imam Syafi'i adalah maksud Nabi itu mungkin maksud Nabi itu mungkin beli dengan, kita beli barang kepada seseorang dan orang tu menetapkan dia juga nak beli barang daripada kita, maka jual macam ni batil, tidak sah. Sebab apa? Kerana ada syarat di dalam akad. Ada syarat apa? Boleh saya nak jual barang saya kepada awak, tapi awak kena jual barang tu kat saya. Ini meletakkan syarat di dalam akad jual beli. Meletakkan syarat di dalam akad, sama ada jual beli, sama ada akad nikah kahwin, batil, tidak sah. Contoh dalam bab nikah, letak syarat macam mana?
Aku nikahkan engkau sekian-sekian dengan sekian selama seminggu. Nikah seminggu ya. Aku nikahkan engkau sekian-sekian selama 1 bulan. Itu meletakkan syarat di dalam akad. Itu batil. Itu mut'ah dipanggil. Dan juga meletakkan syarat di dalam akad dianggap sebagai batil dan juga tidak sah. Contoh, aku nikahkan engkau anakku sekian-sekian dengan syarat kau nikahkan anak kau dengan aku juga. Tu baik. Tukar macam tu. Lagi perkara macam ni adalah batil. Dan juga hadis daripada Nabi SAW, la tabi'u ala bai'i akhi wa la takhtubu ala khitbati akhi. Ada 2 poin yang Nabi sebut. Yang pertama, jangan beli di atas belian orang lain. Jangan beli di atas belian orang lain. Apa maksud jangan beli atas belian orang lain? Contoh, saya dah beli barang tu, saya dah confirm nak beli barang dengan harga RM1,000. RM1,000 saya dah bayar deposit. Saya dah bayar, katakanlah saya dah bayar RM500, baki lagi RM500. Lepas tu ada orang lain yang nak barang yang sama juga. Dia pergi kepada penjual, dia kata, berapa awak jual dekat orang tu? Maksudnya jual kat saya berapa? Dia cakap RM1,000. RM1,000 lah. Okeylah, saya bagi dekat awak RM1,500. Padahal penjual dengan pembeli dah bersetuju, dah kira jadi, dah bayar deposit. Tiba-tiba ada orang lain, orang pihak yang ketiga yang menawarkan dengan tawaran yang lebih, RM1,500, RM2,000. Maka penjual ni agak-agak dia tergugat tak? Kalau dia ada iman, dia kata minta maaf lah, saya dah berjanji dengan orang tu, janji mesti ditepati. Itu maksud kalau yang ada iman, yang boleh, yang diuji dengan duit ni jangan buat main lah. Kalau diuji dengan duit ni bahaya. Saya dah berjanji dengan orang tu jual harga RM1,000, tak apalah, awak belilah tempat lain. Akan jumpa tak orang macam ni? 1 di dalam 100. Seorang dalam 100 orang mungkin ada. Itu pun mungkin, bukan pasti. Mungkin adalah seorang peniaga yang amanah. Sebab tu Nabi SAW satu hari Nabi masuk ke pasar, Nabi mendoakan peniaga-peniaga yang jujur. Dan Nabi beri amaran, Nabi panggil semua peniaga di pasar. Nabi kata, dengar wahai peniaga, siapa yang menipu dalam bab penjualan 1 langkah ke neraka, 1 langkah ke neraka. Semua senyap. Peniaga pun tunduk kepala. Dan Nabi mengatakan, siapa peniaga yang amanah, maka selangkah menuju ke syurga. Ini Nabi beri amaran khusus kepada peniaga. Nabi masuk pasar. Sebab tu Nabi kata, pasar ni tempat tak elok. Pernah dengar hadis? Nabi kata tempat tak elok ni antaranya adalah pasar. Sebab tempat ada berlaku benda-benda yang tidak baik. Orang menipu pun banyak kat situ. Itu maksud Nabi, tempat tak baik. Dan menjual yang tadi, menjual atas jualan, beli atas belian orang lain. Dalam istilah orang sekarang ni kita panggil, dia panggil sailang. Dia panggil sailang, potong kawan lain punya. Dah janji RM1,000 tapi dia tawarkan RM1,500, dia tawarkan RM2,000, dia potong, dia bayar lebih. Jadi penjual tu pun terima. Ini Nabi larang. Sebab apa? Akan menimbulkan permusuhan antara pembeli yang pertama dengan pembeli kedua. Nanti awak akan gaduh. Begitu juga Nabi kata, la takhtubu ala khitbati akhi. Jangan awak pinang wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Awak dah tahu itu tunang orang. Ini sama konsep macam tadi. Awak dah tahu itu tunang orang, itu dah nak jadi isteri orang. Dia kata, alah, bukan kahwin lagi, baru bertunang. Ya, baru tunang, tanda jadi. Lepas tu awak potong kawan awak. Awak nak pada perempuan tu. Dia tanya berapa hantaran yang orang tu bagi berapa? Tak banyak.
20,000. Okey lah, macam ni lah awak kahwin dengan saya lah. Saya bagi 50,000. Saya bagi 50,000. Lepas tu dia pun cerita dekat mak dia kata okey ke 50,000? Okey. Mak ni dengar 50,000, okey lah. Yang tu bayar lebih. Maka ini dipanggil apa? Tunang pinang atas pinangan orang lain. Larangan dia sama macam beli atas belian orang lain. Kedua-duanya Nabi larang sebab menimbulkan permusuhan. Menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak, yang mana Nabi gunakan istilah akhi, iaitu saudara. Kerana sama-sama Islam ini saudara. Jangan buat sesuatu yang boleh mengundang perbalahan ataupun perkelahian antara kedua belah pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.